الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dikasihi Dr. Meklan, Pak Wan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesihatan, dan yang paling mahal dan berharga kita, Allah masih tempatkan dalam hati kita seseronok dengan ilmu. Kita tak ilmu untuk cari ilmu. Ini satu yang cukup mahal. Nabi SAW menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid." Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, dia diberi faham soal agama, seronok soal ambil taubat ilmu bab Islam. Alhamdulillah, hari ini kalau nak ikut kita kalut banyak anak nak pergi serama kan, cakap ni lah mudah-mudahan ni maklum-maklum ni tak ada apa lah, cucu. Jadi kita kenuri pun ada juga lagi hari ini. Jadi ingat tak apa ada orang hari ini, pokoknya dia ramai macam tu juga. No? Jadi minggu depan lagi ramai lagi, tak ada lupa. Sayang saya tak dengar makan kambing, tak patut untuk masalah dibuat minggu depan. Minggu ni dia buat ni lah, ada roti nadi dua lah. Patut minggu depan ni himpun semua ustaz-ustaz nak main pakai main bulan ni, pakai main minggu depan. Jadi semua kita buat forum dan bang ustaz aja. Tapi minggu ni siapa nak main pula kan? Elok tu. Jadi kita sudah berada di kata penghujung, pertengahan nak pergi ke hujung Syaban lah. Ikut Nabi SAW dalam satu riwayat hadis menyatakan, bila sampai ke akhir Syaban, Baginda SAW berkhutbah khusus untuk peringat orang Islam tentang satu bulan yang sangat istimewa. Nabi kata dalam khutbah dia, "Ya ayuhan nas, qad adallakum syahrun azimun mubarakun." Kata dia, "Wahai manusia sekalian, sesungguhnya telah datang kepada kita, kepada kamu, kepada kamu, syahrun azimun, satu bulan yang mulia, mubarakun, satu bulan yang penuh dengan keberkatan." Tuan-tuan, bulan lain nak masuk bulan tu Nabi tak khutbah macam tu. Tapi nak mai Ramadan, Rasulullah khutbah peringat supaya kita tak lupa. Kita Allah bagi peluang untuk bertemu satu bulan yang cukup hebat, azimun mubarakun, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Bila Nabi peringat, maknanya cukup penting bulan ni bagi kita. Ramadan ni cukup penting. Nabi peringat supaya kita tak leka, supaya kita guna peluang ni sebaik-baiknya. No? Kerana antara apa yang ada dalam Ramadan itu merupakan hadiah Allah Ta'ala kepada hanya umat Nabi Muhammad SAW.
Umat-umat lain tak dapat. Lailatul Qadar, kemudian gandaan amalan yang fardu diganda sampai 70 kali ganda, yang sunat Allah bayar pahala macam mana kita buat amalan-amalan fardu. Jadi supaya kita tidak terlepas daripada tawaran-tawaran hebat, maka Rasulullah SAW peringat para sahabat dan kita semua di akhir bulan Sya'ban sedang datangnya Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam satu riwayat Rasulullah menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalaulah umat-umat aku mengetahui kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, mereka akan bercita-cita supaya sepanjang tahun itu Allah jadikan Ramadan semua. Ini kalau kita reti, kita faham apa yang ada dalam bulan Ramadan, bukan dekat solat 12 bulan tu kita minta, ya Allah jadikan semua dalam Ramadan. Kalau kita duduk ngaji macam puan-puan tuan-tuan ni, kalau main dengan tak ngaji kan, Allah sebulan pun jenuh. Dia seronok. Orang abang kata ni, berapa belah hari ni nak puasa, kita awak lekat kan, baru nak puasa sebab tak faham. Yang seronok 12 bulan ni Ramadan, dia hanya 2 pesak Ramadan. Dia juga seronok. Kalau kata ustaz, aku kata setahun 5 tahun puasa tak apa. Pasal apa? Jual apa berlaku? Lu keladi duduk lautan buat keluar duit cerok. Ni dekat-dekat nak puasa ni, korang melengu. Korang tu mak korang kata kat puak korang jahanam kat korang. Oh jahanam merah nak puasa. Ni dengan mereka ni, ubi keladi dia buat cucuk, batang keladi dia buat sayur, daun keladi dia buat tapai. Cerok masa depan korang, habis tak tahu nak makan apa lepas ni. Jadi kan aku kalau kita ni dia belah kan. Kita setengah padung kita tu hari-hari pergi ulang, pergi beli sayur keladi beli. Bini dah masak. Bini dia kata pok hang ni dia lagu mana? Tiap hari tu pergi cari sayur keladi buat balik kan. Lama satu hari maklum pergi pindah tengok. Saya buat masa tengok lebih kurang dia buat. Rupa-rupanya tuan-tuan jual sayur keladi tu bujang. Patut dia ulang pergi. Tapi bukan balung kurang ulung belah lain. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tahu apa yang ada dalam bulan, terkandung apa yang kita cari dalam hidup kita. Apa yang kita cari? Ni tuan-tuan duk ngaji, tuan-tuan perempuan duk ibadah, duk bersedekah, duk apa semua, kan duk main roti lantar tu, macam-macam kita duk buat kebaikan. Apa yang kita nak? Kita nak satunya derajat kita di sisi Allah tinggi. Kita duk cari pangkat ni tuan-tuan dalam hidup. Salah satu daripada tugas kita nak cari pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah habang kat kita siapa dia orang yang pangkatnya tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, taqwa ya alif ilmiah, takwa
Ada satu lagi takwa hijab Melayu, TAK dan UA, takwa. Ni takut bini dua, mereka jadi takwa. Tuan-tuan sekalian, kita ni kalaulah orang kerja pangkat kat naik Allah, ni servis dia. Demikianlah kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ni, duduk sampai 60-70 tahun. Tapi pangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada pangkat. Tuan-tuan, atas dunia pun orang ada pangkat, orang ada darjat. Dia tak sama dengan orang yang tak ada pangkat, tak ada darjat. Orang ra'i pun lain, kan? Saya kalau main ngaji dan tuan-tuan, kau nak bagi tak mereka orang dulu nyemuk nak keluar masuk bayar. Tapi dah darjat saya guru, main nak mengajar, dia tepat orang kata, kan? Orang kata kan, orang bagi keistimewaan lah. Jamu bukan roti ke ini, saya pun lagi cucuk lebar lagi. Tak ada pun tak apa lah kan. Tapi nak habak kata tu darjat. Cukup tinggi apa nama, ada kemuliaan. Allah macam tuan-tuan buat Nuri lah, Nuri kami kan, lebih 12 lebih sikit tu, tuan rumah baru duduk pakai suit Melayu, orang berhenti cantik, kata tengok kereta hitam gila masuk main rumah dah. Cermin gelap, nombor 2 angka, 2 lah, 3 ekor bayar 2. Tuan beri kena rumah ni tengok, ni orang ada pangkat darjat main ni, dia terjun pergi sambut sampai kat dia pakai sapi, punya anak raki kan, buka pintu bawa masuk. Tu pun kemah khas. Kemah tu orang lain tak ada, orang VIP lah, orang kami tu situ kan. Kita biasa ni pergi Nuri ada kot 3 mata, kan, apa nama, gulai, lepas tu kurma yasam, Nuhab VIP tu dekat 5 mata. Siapa punya jamu ra'i dan teman dia makan dan kosong. Tuan-tuan, tu petang sikit, kalau orang 3 tengok orang kurang senang ni sekat buruk, makan tak ada, bawa anak pula belakang 2 orang tu belakang. Tu orang tengok ujung mata, tak ada sambut apa karak ni apa, pasal dia tak ada darjat. Tulah 3-4 orang nak duduk lipok duduk di luar, orang tak main sambut lah, kali suruh sekat sandak pada dunia masuk main, siapa tak tuli juga lah, kali pergi kat depan bidang nasi, angkatlah dalam macam tu dulu ke dalam, hidup tanpa duduk pisang, makanlah bapak anak, siapa tak tuli, pasal tak ada darjat. Yang ada darjat kat sana nak balik rakyat. Orang lain seorang sebiji rumah telur, level 5. Ni hak makan bawah pisang kat sana, sebiji telur tak bagi, balik dengan telur apa main jadi. Pasal apa? Saya tak ada darjat. Tuan-tuan, bayangkan kita kalau pejam mata macam Dr. Mazlan sebut tadi kan, bila-bila masa boleh jadi 40, 45 kan, 50 kan, kita ni dah datang dia. Sampai masa dia kita kena pergi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita sampai depan Allah darjat dia. Tuan-tuan, jangankan Allah nak sambut, dalam Quran kata wala yanzuru ilaihim, ada orang yang Allah Ta'ala pandang dia pun tak. Jangan kata nak sambut dengan penuh kemuliaan macam Allah sambut Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Mi'raj.
Surah Na'rat menunjukkan kepada kita bagaimana hamba yang berjaya bila sampai depan Allah, hamba yang disambut oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Siapa dia yang Allah nak sambut begini? Allah sambut Nabi ini pasal apa? Sebab derajat dia tinggi. Rasulullah khairul bashar, manusia yang paling baik di kalangan hamba-hamba Allah. Tapi pangkat dia tinggi. Jadi maklum-maklum jangan ada berusaha nak jadi Rasul. Ini awak rajin mengaji ikut boleh jadi Rasul. Tak ada, dah kita pangkat kita tak boleh dah. Nabi kata la nabi ya ba'di, tidak ada Nabi sebab khatamul anbiya, khatamul anbiya, kesudahan Nabi ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mereka Allah akan dikira orang naik semangat tinggi ni mari dia sedap-sedap, dia jahil belum dia jahat, dia sedap-sedap dapat dia berusaha nak jadi Rasul. Itu yang nak keluar fakta Islam di mana lagi dia kata dia apa nama Nabi orang Melayu. Orang Arab ada Nabi dah, Melayu tak ada Nabi, dia Nabi orang Melayu pada satu negara. Yang syok dia kata dia lagi hebat dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia gembala kambing dia duduk di zoo tu gembala segala jenis binatang, gajah, rimau, bewok, ular sawa semua. Kafiah berapa kata dia Nabi, dakwah Nabi dia Rasul tak ada. Tapi darjat yang Allah tawarkan ialah darjat takwa. Tuan-tuan, darjat ini yang Allah nak tawarkan kepada kita. Dan di mana kita boleh dapat? Ramadan Al-Mubarak menawarkan kepada kita darjat. Batu ayat Quran Allah sebut tentang puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Untuk apa puasa ini? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jadi kita nak bersedia yang ini, nak terima Ramadan. Kenapa kita menanti Ramadan? Kita nak terebut, nak dapat santunya ialah derajat di sisi Allah, takwa. Saya sentuh benda ni kerana kita dah tengok semua bakat seronok nak puasa, masuk dalam puasa, seronok apa semua. Tapi tak tahu apa dia yang dia nak cari, yang dia nak ambil. Ramadan tu nak bentuk apa kat dalam diri dia. Tambah akhir zaman ni, kalau Nabi kata banyak kerja-kerja syariat ni dia jadi adat. Dia jadi adat. Sebab tu saya tak setuju. Ada satu masa dululah saya baca surah Al-Baqarah. Orang-orang sama. Kita nak jadikan Ramadan ini sebagai satu tradisi Melayu yang boleh menarik pelancong. Kan? Dianggap sebagai tradisi. Nak promosi pelancongan sebab bulan tu pasar Ramadan kata ada apa semua. Tak betul bagi saya, dia bukan tradisi. Ramadan adalah syariat yang ada tujuannya. Salah satunya ialah nak membentuk generasi ummah yang bertakwa kepada Allah, yang tinggi maqam ubudiyahnya, derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi adat raya jadi adat, semayang jadi adat. Kita tak mahu nak jawab macam orang dulu jawab. Pasal apa puasa? Dah nak raya, nak puasa dulu. Puasa kerana nak raya. Kan? Puasa kerana nak raya. Hak jenis ni
Kan dia bersiap, bukan bersedia anak puasa. Dia bersiap anak ayah. Puasa sampai dia baju kurung 4 pasang. Tak apalah, bukanlah salah bersedia awal kan. Tapi bersedia Ramadan ni lebih penting. Lebih penting. Supaya kita tidak terlepas Ramadan itu berlalu, kita tidak dapat sesuatu tawaran yang hebat yang ada di dalam dia. Iaitulah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Yang tu kita set, aku nak cari hak ni, nak angkat derajat takwa aku, pangkat aku di sisi Allah melalui pengajaran Ramadan. Sebab tu ada ulama menyifatkan Ramadan ni sebagai madrasah, sekolah. Semua kita nak masuk sekolah main pada 1 Ramadan ni. Dan kita nak mula puasa. Tahun ni dah seragam dah seluruh negara dalam menetapkan tarikh puasa. Tak gaduh-gaduh dah. Kita pun boleh sedia puasa pada saudara. Seluruh negeri di Semenanjung dan Sabah Sarawak telah menetapkan tarikh permulaan puasa 1 Ramadan. Raya 1 Syawal. Tuan-tuan tak payah tunggu dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak mau jadi adat puasa, jadi adat raya, jadi adat dan semayang jadi adat atau semayang adat. Ada orang balik raya, katalah balik raya, main dah pulang dulu. Dia sampai di sini duduk berlumpur sampai nak raya di sini pukul 4:30 pagi. Jalan dia ni kau semua. Tanyalah Pak Mentua dia, orang nak jumpa nak bayang ayah ke apa. Pak Mentua dia kata ke 9:30. Tengok jam dah ke 4. Kalau tidur ni pakai dan bayang ayah. Dia sanggup pergi mandi, jaga minum kopi, janda kopi, larat mon. Nak bagi tak leno, dia nak bayang ayah. Cukup pukul 9. Duk pacaklah masjid dengan surat Melayu Musafir pun bayang ayah. Yang subuh harang tak bayang, dia pakai bayang ayah. Sebab tu ada kata mazhab apa dah, mazhab lagu ayah. Waktu yang subuh tak semayang bayang ayah, kalut betul betul. Tak ada kata subuh dia boleh semayang. Raya ni tahu sekali ya. Lagi pun kalau tak semayang ayah, raya tak sah, tengok dia. Ini sembahyang jadi adat. Kita tak mau puasa pun jadi adat. Dia bukan adat, dia adalah syariat yang Allah fardukan, yang ada hikmah dan pengajarannya di sebalik itu. Satu, tuan-tuan sekalian, kita nak pastikan, kita nak bersedia nak masuk sebuah pusat latihan Ramadan. Yang kita nak dapat ialah takwa. Sebab tu kita tengok